Pegawai khas Najib korup, tidak boleh dipercayai dan bersubahat dengan Jolo, anyai Najib. Mahkamah Tinggi diberitahu bahawa bekas pegawai khas Najib Razak Amhari Effendi Nazaruddin adalah pegawai awam yang korup kerana secara sedar menerima pinjaman $200,000 daripada ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe. Peguam utama Najib, Syafi Abdullah, mengemukakan perkara ini pada akhir kes pendakwaan di hadapan Hakim Collins Lawrence Sekera. Amhari mempunyai banyak sebab untuk melepaskan diri daripada tuduhan bersubahat dengan Jolo dan untuk menyalahkan Najib. Kredibiliti beliau Amhari boleh diselamatkan jika kesalahannya adalah berpunca daripada arahan atau kelulusan pihak atasannya dan bukannya motif rasuah peribadi. Pada 2019, Amhari memberi keterangan bahawa dia mengambil wang daripada Jolo untuk membeli hartanah RM1.85 juta di Kota Damansara, Selangor. Malah dia mengaku tiada perjanjian ditandatangani antara dia dan Jolo berhubung pinjaman itu. Menyentuh mengenai penubuhan Terengganu Investment Authority Berhad TIA yang kemudiannya dinamakan sebagai Satu Malaysia Development Berhad 1 MDB, Syafi berkata Najib tidak pernah terlibat dalam penubuhan TIA. Najib 71 menghadapi 4 pertuduhan menyalahgunakan kedudukannya untuk mendapatkan RM2.3 bilion daripada dana 1 MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Bekas Menteri Kewangan itu berdepan dengan hukuman maksimum penjara 20 tahun dan denda 5 kali nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan pengubahan wang haram, beliau didakwa melakukan perbuatan itu di bank sama antara 22 Mac dan 30 Ogos 2013 mengikut Seksyen 4-1-A Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan yang membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda RM5 juta. Pegawai khas Najib korup, tidak boleh dipercayai dan bersubahat dengan Jolo, anyai Najib. Mahkamah Tinggi diberitahu bahawa bekas pegawai khas Najib Razak Amhari Effendi Nazaruddin adalah pegawai awam yang korup kerana secara sedar menerima pinjaman $200,000 daripada ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe. Peguam utama Najib, Syafi Abdullah, mengemukakan perkara ini pada akhir kes pendakwaan di hadapan Hakim Collins Lawrence Sekera. Amhari mempunyai banyak sebab untuk melepaskan diri daripada tuduhan bersubahat dengan Jolo dan untuk menyalahkan Najib. Kredibiliti beliau Amhari boleh diselamatkan jika kesalahannya adalah berpunca daripada arahan atau kelulusan pihak atasannya dan bukannya motif rasuah peribadi. Pada 2019, Amhari memberi keterangan bahawa dia mengambil wang daripada Jolo untuk membeli hartanah RM1.85 juta di Kota Damansara, Selangor. Malah dia mengaku tiada perjanjian ditandatangani antara dia dan Jolo berhubung pinjaman itu. Menyentuh mengenai penubuhan Terengganu Investment Authority Berhad TIA yang kemudiannya dinamakan sebagai Satu Malaysia Development Berhad 1 MDB, Syafi berkata Najib tidak pernah terlibat dalam penubuhan TIA. Najib 71 menghadapi 4 pertuduhan menyalahgunakan kedudukannya untuk mendapatkan RM2.3 bilion daripada dana 1 MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Bekas Menteri Kewangan itu berdepan dengan hukuman maksimum penjara 20 tahun dan denda 5 kali nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan pengubahan wang haram, beliau didakwa melakukan perbuatan itu di bank sama antara 22 Mac dan 30 Ogos 2013 mengikut Seksyen 4-1-A Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan yang membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda RM5 juta. Pegawai khas Najib korup, tidak boleh dipercayai dan bersubahat dengan Jolo, anyai Najib. Mahkamah Tinggi diberitahu bahawa bekas pegawai khas Najib Razak Amhari Effendi Nazaruddin adalah pegawai awam yang korup kerana secara sedar menerima pinjaman $200,000 daripada ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe. Peguam utama Najib, Syafi Abdullah, mengemukakan perkara ini pada akhir kes pendakwaan di hadapan Hakim Collins Lawrence Sekera.
Amhari mempunyai banyak sebab untuk melepaskan diri daripada tuduhan bersubahat dengan Jolo dan untuk menyalahkan Najib. Kredibiliti beliau Amhari boleh diselamatkan jika kesalahannya adalah berpunca daripada arahan atau kelulusan pihak atasannya dan bukannya motif rasuah peribadi. Pada 2019, Amhari memberi keterangan bahawa dia mengambil wang daripada Jolo untuk membeli hartanah RM1.85 juta di Kota Damansara, Selangor. Malah dia mengaku tiada perjanjian ditandatangani antara dia dan Jolo berhubung pinjaman itu. Menyentuh mengenai penubuhan Terengganu Investment Authority Berhad TIA yang kemudiannya dinamakan sebagai Satu Malaysia Development Berhad 1 MDB, Syafi berkata Najib tidak pernah terlibat dalam penubuhan TIA. Najib 71 menghadapi 4 pertuduhan menyalahgunakan kedudukannya untuk mendapatkan RM2.3 bilion daripada dana 1 MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Bekas Menteri Kewangan itu berdepan dengan hukuman maksimum penjara 20 tahun dan denda 5 kali nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan pengubahan wang haram, beliau didakwa melakukan perbuatan itu di bank sama antara 22 Mac dan 30 Ogos 2013 mengikut Seksyen 4-1-E Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan yang membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda RM5 juta. Pegawai khas Najib korup, tidak boleh dipercayai dan bersubahat dengan Jolo, anyai Najib. Mahkamah Tinggi